A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ni jam dah pukul 9.35. Jadi kita akan mulakan. Jadi sama-sama kita mulakan dengan baca umum kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hari ini adalah siri ketiga program generasi Al-Quran Taman Jayawijaya. Jadi saya mengucapkan terima kasih atas penyertaan tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang istiqamah untuk sama-sama kita terlibat dengan program yang kita adakan ni, iaitu untuk kita sama-sama membaca Al-Quran bersama dengan ustaz-ustaz dan juga seterusnya mendengar kulten kuliah 10 minit ataupun tazkirah pendek lah daripada ustaz yang kita pilih. Dan saya mengalu-alukan kehadiran ustaz kita pada hari ini. Itu yang kita pembutaan utama kita hari ini adalah Ustaz Haji Muhammad Fahmi bin Mat Yusof. Mat Yusof, iaitu pensyarah di Politeknik Seberang Perai. Ustaz tinggal di dalam politeknik tersebut, dalam kota politeknik. Jadi untuk kawan semua, Ustaz Fahmi ni adalah pelajar daripada Mesir. Mesir kan Ustaz? Mesir, dan juga pernah menjadi pelajar di SMKA di Montebal ataupun SMKA Syekh Abdul Rahman dulu. Sekarang ni muda lagi, Ustaz muda lagi. Saya pun tak tahu kali tak lagi, kalau tuan-tuan nak tanya, nak kenalan, boleh lah tanya Ustaz. InsyaAllah. Okay. Jadi di bahasa saya rasa saya perlu setiap kali saya kena terangkan sedikit sebelum kita mulakan mengenai adab. Adab tu maksudnya memang kita, kalau kita adab ni adalah adab guru yang kita ikut sunnah. Maksudnya adab guru ni kita mesti kalau kita belajar dengan guru, kita kena mengadap guru. Maksudnya kita kena mengadap guru, mana kita kena mengadap guru. Jadi dalam konteks ni tuan-tuan saya sangat harapkan kepada tuan-tuan untuk memasang kamera masing-masing, pasang kamera on kamera masing-masing supaya kita dapat lihat guru, guru pun dapat lihat kita. Kalau tuan-tuan off kamera, guru tak nampak siapa pun, nampak nama orang guru saya tak nampak, jadi semangat untuk kurang. Okey. Yang kedua, sunnah juga, kita kena, bila kita berguru, kita kena dengar apa yang cikgu kata. Kita kena dengar dengan jelas apa yang disampaikan, ilmu yang disampaikan. Jadi maksud dia, tuan-tuan kena pastikan speaker tuan-tuan naikkan dia punya volume dia supaya dapat didengar. Jangan off volume dia. Kalau off volume memang tak dengar. Kadang-kadang kita tak pasti, kita tak tahu kata kita dah off volume, menyebabkan kita tak dengar. Okey, jadi tuan-tuan kena naikkan volume dia supaya semua dalam rumah tuan-tuan tu dapat dengar. Yang ketiga, kita kena, kalau kita berguru, sunnah dia, kita tak boleh mengganggu guru waktu guru menyampaikan ilmu. Maksudnya kalau kita tak boleh buat gangguan ataupun mencelah waktu guru mengajar ataupun buat bising waktu cikgu mengajar, guru mengajar, tak boleh. Jadi maksud dia dalam konteks kita sekarang ni, tuan-tuan diharap offkan tuan-tuan punya mikrofon. Mikrofon tuan-tuan tu kena senyapkan dia supaya kita dapat dengar guru seorang saja yang mengajar ketika sesi mengajar. Walau bagaimanapun, selepas kita baca Quran bersama Ustaz nanti, di mana hari ini kita akan baca surah hasil lagi, siri yang ketiga, itu surah Al-Baqarah, iaitu muka surat yang ke apa? Mata kena pakai muka surat ke-7 dan ke-8, insyaAllah. Itu ingat muda lagi dia. Cikgu Nurul lah. Tak boleh. Okay, Quran kecil. Kena pakai cing mata juga. Jadi muka surat 7 dan 8, ayat 38 sampai ayat 57 hari ini, surah Al-Baqarah. Itu siri yang ketiga.
Selepas selesai kita Ustaz baca, kita akan ikut bersama-sama. Ustaz baca bersama di rumah masing-masing. Dan seterusnya Ustaz akan terus saja sambung dengan full time, iaitu kuliah 10 minit ataupun biasalah tambah-tambah sikit tu biasa. Jadi kita akan dengar kuliah daripada Ustaz. Lepas itu kita akan buka kepada tuan-tuan dan perempuan sesi untuk interaksi. Nak sembang dengan Ustaz ataupun nak bertanya dan sebagainya, semua kita benarkan untuk tuan-tuan buat, insyaAllah. Jadi tanpa melengahkan masa, saya serahkan kepada Ustaz muda kita, Ustaz Haji Muhammad Fahmi bin Muhammad Yusof, untuk memulakan program ni, iaitu dengan membaca bacaan Al-Quran kita bersama-sama. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Al-Fadil yang dikasihi Tuan Haji Abdul Rahim bin Afandi selaku moderator kita pada malam ini. Seterusnya tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah pada malam ini kita akan teruskan dengan bacaan surah Al-Baqarah daripada ayat yang ke-38 hingga 57 di muka surat 7 dan juga 8. Muka surat 7 dan juga 8. Okey. Baik. Jadi kita akan mulakan sebentar saja lagi. Ila Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi kiram. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بأهدي أوف بأهدكم وإياي فارحبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتأتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني
إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpahan kurniaan nikmatnya dan juga rahmatnya dapat juga kita sama-sama pada malam ini. Dan hari ini kita dah masuk hari yang baru 15 Ogos 2021 bersamaan dengan 6 Muharram 1443 Hijrah. Sedar tak sedar makin lama makin cepat masa tu berlalu. Dan apapun sekalung penghargaan dan juga kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas kesempatan nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan untuk kita. Ya Allah, mana Allah Subhanahu Wa Taala bagi dekat kita ni untuk rasai nikmat hidup sebagai seorang yang masih lagi beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, masih lagi bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, masih lagi dapat menjadikan hidup kita ini ada dia punya panduan dia, ada dia punya gagasan dia,
ada dia punya hadap tujunya. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kesempatan 10 minit yang berharga ini, seperti mana tadi kita dah bacakan surah Al-Baqarah ayat 38 sampailah 57, yang mana banyak intipati yang boleh kita ambil. Kalau kita nak ambil kesemuanya, rasanya tak terkampui lah, kita kata. Kan tak tercover lah kesemuanya untuk kita kupas dalam malam ini dengan masa yang sangat terhad ini. Namun begitu saya tertarik, tuan-tuan puan, ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, namun begitu saya sangat tertarik dengan satu ayat pada ayat yang ke-45. Pada ayat yang ke-45 yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salah. Kan, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ayat ni kalau kita tengok dia nampak ringkas. Nampak ringkas. Dan yang mana Allah SWT kata kepada hamba-Nya, dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan jalan sabar, dengan jalan apa? Mengerjakan sembahyang. Dan sesungguhnya wa innaha lakabiratun, dan sesungguhnya solat itu adalah amat apa? Amat berat kepada siapa? Kepada melainkan orang-orang yang khusyuk. Maksudnya di sini Allah SWT bagi tahu kepada kita, mintalah kita ni nak minta tolong pada siapa? Pada Allah. Dengan cara apa? Dua cara. Yang mana Allah SWT tunjuk kat kita ini, dua cara ini adalah apa? Mandatory kepada kita. Kan? Dua cara ini memang berkesan. Kita ni nak minta apa? Bantuan dengan Allah Subhanahu Taala ini, dua cara ini memang efektif. Ini kalau orang tanya apa ubat yang paling berkesan? Kan, apa vaksin yang paling berkesan? Kan, ni vaksin kita bila mana kita apa? Kita nak minta tolong dengan Allah Subhanahu Taala. Baik, apa jalan dia? Dengan cara sabar yang pertama, dan yang kedua dengan cara apa? Dengan cara mengerjakan sembahyang, dengan cara mendirikan sembahyang. Tuan-tuan puan bayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengok ayat ini, pasal apa Allah SWT menyuruh manusia untuk menjadikan jalan sabar dan juga jalan solat itu sebagai salah satu bentuk minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kalau minta tolong dengan manusia ni, dia buat apa? Dia merayu, begging. Kan, merayu sungguh-sungguh. Kan, kabel sana, kabel sini sebagai contoh. Ada kenal tak siapa-siapa tolong bantu Ustaz? Kan, boleh jadi macam tu. Kan, boleh jadi macam tu. Dan kalau kita tengok dekat sini, soalan dia, soalan yang perlu kita jawab kepada diri kita, yang mana kita perlu clearkan kepada diri kita, pasal apa Allah suruh manusia ini perlu jadikan jalan sabar, jalan solat sebagai salah satu cara bentuk bentuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita boleh katakan di sini, kata kunci dia adalah sabar itu adalah kunci kejayaan. Kan, sabar itu adalah apa? Kunci kejayaan. Sebab apa? Sebab Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin menyebut bahawa Allah SWT memerintahkan supaya kita menjadikan Allah itu tempat untuk meminta pertolongan. Kan, Allah itu adalah apa? Tempat untuk minta pertolongan. Ini kalau kita nak bertemu dengan orang, tambah-tambah musim PKP ni, apa platform kita? Kan, apa platform kita? Inilah platform kita ni. Platform apa? Platform Google Meet. Tak nak pakai Google Meet, nak pakai apa? Nak pakai Zoom, silakan. Tak nak pakai Zoom, nak pakai benda lain lah. Nak pakai dekat apa? Microsoft Teams. Macam-macam lah ada sekarang ni. Pasal macam nak lagi meluas. Tak apa. Orang kata apa? Streaming terus. Dekat apa? YouTube lah, dekat apa? Facebook lah. Macam-macam jenis. Dan kita punya platform ini nak minta tolong ni dekat siapa? Dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala takkan datang sekelip mata. Kita kena ingat takkan datang dengan sekelip mata. Yang mana Allah SWT nak ajak manusia ini supaya apa? Supaya bersabar dengan ujian yang Allah SWT berikan. Wa'lam anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi
wa anna ma'al usri yusra. Dan ketahuilah sesungguhnya kemenangan itu beriringan dengan kesabaran. Kemenangan dia akan pair dengan apa? Kesabaran. Itu yang pertama. Yang kedua adalah apa? Jalan keluar beriringan itu kan, jalan keluar itu dia beriringan dengan apa? Kesukaran. Kita nak keluar satu-satu tempat itu dia akan ada kesukaran. Dan yang ketiga, wa anna ma'al usri yusra. Dan sesudah kesulitan itu akan datang kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Jadinya kalau kita nak tengok kat sini, orang nak menang ini kan, orang nak menang macam kita lah, nak menang waktu pagi. Kan, nak menang waktu pagi. Nak bangun pagi dengan nak tolak selimut ke nak tarik selimut? Kan, nak tarik selimut kan nak tolak selimut? Subuh pukul 6:04, 6:05 lebih kurang macam tu. Kan, dah tengok jam 5:30. Nak tarik ke nak tolak? Kan, kalau kita tarik, siapa yang menang? Sudah tentu pihak lain menang. Kan, kalau kita tolak, kan, memanglah kita kena sabar. Kan, sedap ni tidur time tu lah baru nyenyak. Kan, time tu lah baru seronok sangat tidur. Kan, rasa sejuk dia lain macam. Tambah-tambah pula kalau subuh tu, sebelum subuh tu hujan. Kan, kita pula buh pula aircon. Tak cukup dengan aircon, buh pula kipas. Kan, jadinya kalau kat situ kan, kemenangan itu beriringan dengan kesabaran. Kan, tak cukup lagi dengan tu, kita tengok apa yang baru ni. Kan, Datuk Azizul Hasni Awang nak menang tahu ke dia tidur malam tu, esok bangkit pagi dia pergi berlawan menang. Tak, kan, dia bermula dengan apa? Bermula dengan sejak dia sekolah menengah tu. Kan, dah masuk sekolah sukan berjauhan dengan family. Lepas tu tak cukup dengan tu, first degree dia pula ambil first degree dekat mana? Dekat Australia. Kan, duduk kat Australia bukan duduk kat Malaysia. Orang kata syok lah duduk kat negara orang. Tak seronok sebenarnya duduk kat negara orang. Berjauhan pada mak bapak, satgi teringat Char Kway Teow, satgi teringat ABC. Ingat tak tension lah, call mak apa semua. Lepas tu orang kat belakang mak kita kata apa, kami ni makan Char Kway Teow. Ingat tak angin ke? Kan macam pernah kena pula kan. Tapi itulah nak beritahunya, duduk dekat luar negara yang penuh dengan apa? Yang penuh dengan cabaran dia. Dia duduk kat luar negara ni, kita jangan kata kita pergi melancong. Dia ibarat kita ni macam, kalau kita tengoklah warga negara asing duduk kat negara kita kan, macam tu lah. Kan, kadang-kadang orang pandang sebelah mata, kadang-kadang orang tak layan kita. Yang orang faham dia akan layan kita. Kan, orang tempatan tu dah akan layan kita. Ini bukan nak takut-takut kan bila pergi kat luar negara, tapi nak beritahunya apa? Berbalik kepada apa? Kemenangan itu beriringan dengan kesabaran. Kan, kalau kita tengok masuklah pertandingan sana sini apa semua, menang ada, kalah ada, kan, pernah accident pun ada. Itulah nak katanya apa? Kena ada kesabaran. Dan jalan keluar kepada apa? Jalan keluar dia ni beriringan dengan apa? Kesukaran. Kan, bukan mudah nak dapatkan sesuatu perkara. Dan kena ingat Allah SWT bagi ayat yang mana menyejukkan hati kita, yang nak sedapkan hati kita. Ayat apa? Inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Kan, Allah SWT repeat 2 kali. Apa yang sulit itu, apa yang susah itu, dengan dia itu ada apa? Akan ada kemudahan. Kita hari ini duk fikir masalah. Kan, masalah ke cabaran? Kan, kita duk fikir masalah ke kita nak jadikan dia sebagai cabaran? Macam sama je kan. Baik, senang kita nak faham apa sahaja benda yang disebut sebagai masalah. Sebenarnya dalam masalah itu ada apa? Ada cabaran, ada dia punya apa? Ada jalan keluar dia, ada dia punya solusi dia. Itu sebenarnya Allah SWT jadikan kita apa? Sebagai khalifah. Sebagai khalifah. Khalifah ini tujuannya Allah SWT jadikan untuk apa? Sebagai problem solver. Kan, sebagai orang yang cari solusi kepada apa saja masalah yang ada dekat dunia ini. Kan, apa saja masalah yang ada di atas muka bumi ini. Jadinya apa yang kita nak faham, kalau kita tengok zaman dulu lagi, kan, zaman dulu lagi pencipta lampu. Kan, pencipta lampu. Siapa pencipta lampu? Kan, dah lupa dah siapa dia.
Thomas Edison, tak silap saya. Dia nak cipta lampu tu bukan sekali eksperimen berjaya. Tak. Kan ada yang mengatakan sampai beribu kali, yang ada mengatakan sampai 10,000 kali. Dia punya tempat kajian dia bukannya sebesar bilik, bukan besar macam rumah kita, besar padang bola, bukannya satu padang bola, berpadang-padang bola. Maksudnya besar. Dan gagal. Dan orang kata kat dia, apalah hang buat benda ni. Dia pun tak ada lah kata, dia cakap dalam bahasa Melayu. Maksud senang mudah faham kita adalah apa? Orang kata kat dia, apalah hang buat benda sia-sia, nonsense, kan, buang masa, mayanfa', keluar bahasa Arab tu kan, orang kan, tak ada faedah langsung apa semua, dah lah, stop lah. Kan? Tapi dia tak berputus asa, dia terus buat, akhirnya sampai hari ni kita pakai apa? Kita pakai lampu. Kan? Manfaat tu. Manfaat untuk apa? Untuk orang lain. Kalau kita sebagai orang Islam, manfaat untuk ummah. Jadinya, kalau kita lihat kat sini, manusia yang bersabar dengan ujian, perkara dan dalam usaha mereka nak capai matlamat yang mereka tuju ini, ia adalah jalan paling selamat untuk mereka. Kan kita kena apa? Sabar dengan ujian. Janganlah kita ni nak buat satu-satu benda tu dengan apa? Dengan terburu-buru ataupun tak sabar. Sebab apa? Sebab dia boleh membawa kita kepada apa? Kemudaratan yang tak diundang. Sebab apa? Dalam Quran sendiri pun sebut apa? Sebut perkataan sabar ini lebih kurang 94 perkataan sabar. 94 perkataan sabar. Habis tu dalam surah Al-Baqarah ni ada berapa kali sabar? Ada 9 perkataan sabar. Kan 9 perkataan sabar. Untuk kita baca dalam muka surat 7 dan juga 8 tadi pun lebih kurang kita ada jumpa ada satu lah tadi. Ada satu. Muka surat sebelahnya tu ada lagi. Dalam surah Al-Baqarah saja lebih kurang apa? 9 perkataan sabar yang Allah SWT mention kepada kita ni duk baca Quran supaya apa? Kita ambil lah benda tu. Ni baru perkataan sabar dah 10 minit dah. Kan kita sambung sikit. Berkaitan dengan solat. Dan solat seperti mana kita sedia maklum, kan rukun Islam. Rukun Islam yang kedua. Dan kita pun tahu yang itulah piling yang paling utama. Kan piling utama kepada orang yang beriman itu dengan apa? Dengan solat. Sebab apa? Itulah yang akan dihisap waktu di akhirat nanti. Sebab apa? Solat ni adalah salah satu cara nak bantu jiwa manusia. Kita ni ada komponen. Kan kita ni ada komponen macam-macam. Kan komponen penglihatan, komponen pendengaran, bahagian duk rasa, duk hidu, duk bau, duk makan. Kan, dan satu benda yang kita duk ada ni apa dia? Jiwa kita, dalaman kita. Dalaman kita ni dia kalau bagi makanan apa semua, makanan yang bentuk fizikal, dia tak jalan. Dia kena makanan dia bentuk jiwa. Apa makanan jiwa dia? Makanan jiwa dia adalah solat. Dan Nabi SAW dalam banyak hadis sebut berkaitan dengan solat ini sebagai apa? Penyelesai kepada masalah. Kan Nabi kata apa? Kan Rasulullah SAW iza hazabahu amran faza'a ila solah. Bahawa Nabi SAW apabila mengalami sesuatu masalah serius, Nabi pun ada masalah tau. Nabi pun diuji. Kan Nabi buat apa? Nabi segera melakukan solat. Sama juga dengan kita. Kita ni buat macam-macam solat. Kan solat sunat istikharah. Time nak kahwin tak tahu nak pilih leha ke kan minah. Kan contoh kan kita duk pilih ni gadis Terengganu ke gadis Selangor contoh kan duk pilih tak tahu benda satu. Habis tu lepas tu lupa dah. Kan tak buat dah solat sunat istikharah. Sepatutnya kita ni kena buat sentiasa. Baik, solat sunat hajat kita pun duk buat juga. Solat sunat duha pun duk buat juga. Sebab apa? Sebab murah rezeki Ustaz. Kan salah satu sebagai apa? Kita ni ingat Allah SWT. Dan solat-solat inilah yang diamalkan oleh Rasulullah SAW bila mana baginda berada dalam kesulitan. Dan kalau kita lihat solat ini juga sebagai apa? Perisai, protection untuk kita, protection shield untuk kita. Supaya apa? Kita ni boleh jadi mukmin yang sentiasa meletakkan pergantungan kita dengan Allah SWT. Apa maksud pergantungan? Maksudnya kita ni sentiasa apa? Sentiasa melekat dengan Allah SWT.
Kita ni sentiasa apa? Rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau telefon itu kan, kalau telefon tu nak ada dia punya bateri, dia kena charge. Dia kena ambil kabel, cucuk. Kan barulah dia ni apa? Boleh guna. Ada bateri. Macam tu juga dengan kita ni, pergantungan kita, kabel kita dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang inilah yang nak kita masukkan sebagai rangkuman, sebagai kesimpulan. Apa yang dimaksudkan dengan solat, apa yang dimaksudkan dengan sabar adalah salah satu cara, adalah satu jalan untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah adalah petunjuk kepada kita semua dalam menjalani kehidupan ini. Jadi yang tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, rasanya setakat itulah kan 10 minit bertambah 5 minit masa kecederaan. Kan. Kalau orang main bola tu 90 minit, lepas tu dia tambah lagi ET, extra time. Kan extra time 5 minit. Kan. Jadi ni pun saya minta sendirilah kot 5-6 minit kepada pihak moderator. Mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan ini memberi manfaat untuk kita. Dan apapun, semoga kita mengambil sesuatu yang bermanfaat dan juga berfaedah untuk diri kita, untuk kita sama-sama fikirkan, untuk kita sama-sama hadamkan. Dan terima kasih sekali lagi atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan dan jumpa lagi di lain-lain kesempatan insya-Allah. Sekian sahaja daripada saya serahkan kepada Tuan Haji Abdul Rahim. Silakan. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah SWT kerana sesi Ustaz berjalan dengan baik. Alhamdulillah, suara semua jelas. Tambah lagi dengan bacaan Ustaz tadi yang dapat kita ikuti dengan baik dan dengan ilmu yang Ustaz Fahmi curahkan tadi, nampak memang padat berisi yang memang sangat baik. Saya memang nak biar nak sampai 20 minit ke pun tak apa. Sebab masa kita panjang lagi sebenarnya malam ni, tapi saja kita bubuh 10 minit tu sebagai, kalau dapat 10 minit tak ada masalah. Lebih pada tu Ustaz kata ada extra time 5 minit tadi pun kita alu-alukan sebenarnya. Terima kasih banyak Ustaz, memang sangat bermanfaat apa yang disampaikan, dan saya rasa semua hadirin pun teruja memberi tenaga kepada kami Ustaz. Ilmu yang Ustaz sampaikan rasanya dapat memberi tenaga kepada kami untuk lebih melakukan amal ibadat tadi, antaranya solat, dengan lebih bersabar dalam melakukan apa hal pun kita kena banyak bersabar, terutama melakukan ibadah ataupun meningkatkan usaha untuk meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kena bersabar insya-Allah. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz. Tuan-tuan dan puan-puan, seperti mana yang kita maklumkan, sebelum kita buka kepada interaksi tuan-tuan, nak tanya kepada Ustaz dan sebagainya, saya nak maklumkan mengenai program besok. Jadi ni minta tuan-tuan yang ada hari ni, alhamdulillah hari ni saya tengok dalam 40 lebih, dah ada 40 lebih, lebih kurang sama macam malam yang sebelumnya pun. Jadi kita rasa alhamdulillah, walaupun kita sebenarnya banyak mana pun tak apa, tapi penyertaan tuan-tuan kalau dapat bersemuka langsung live dengan, walaupun kita ada buat rakaman, kita hantar kepada, saya rasa ada orang lain yang tengok rakaman saja, tetapi kita mengalung-alungkan untuk hari Ustaz. Macam saya kata tadi lah, adab guru tu lebih baik lagi kita menghadap Ustaz kan, kita dengar live. Kalau dengar rancangan siaran dengar rakaman tu jadi sekali dengar sekejap, dengar Ustaz pergi gerak balik. Kalau duduk menghadap ni insya-Allah lebih baik. Jadi walau bagaimanapun saya nak cerita mengenai hari ni, nak bagi tahu mengenai besok kita punya tetamu undangan kita Ustaz ya adalah Ustaz Haji Ustaz Tarmizi Samsu Arif. Ustaz Haji Tarmizi Samsu Arif, Ustaz yang ngajak di Masjid Daerah Seberang Selatan sebulan sekali tu, dan saya rasa dia terlibat dengan dipanggil untuk apa tua ke apa semua pun akan terlibat semua. Wallahu a'lam. Mungkin Ustaz Fahmi tahu. Kenal Ustaz Fahmi, Ustaz kenal kan Ustaz Tarmizi Samsu Arif?
Ya kenal. Dia dengan apa pejabat muti ke dia ada terlibat dengan mesyuarat, mereka panggil selalu terlibat dengan mesyuarat tu, saya tak pastilah, tapi alhamdulillah memang Ustaz Tamizi Samsuari adalah ustaz yang sangat dikenali di Pulau Pinang, antara yang dikenali di Pulau Pinang. Jadi itu adalah program untuk kita besok. Jadi kepada tuan-tuan yang hadir hari ini, harap esok dapat menyertai bersama. Jadi sekarang ni saya nak buka kepada interaksi dengan Ustaz Fahmi ataupun dengan siapa-siapa. Kalau siapa-siapa nak tanya umur Ustaz berapa ke dan lain-lain, dah berpunya ke tak berpunya lagi. Sebenarnya Ustaz Fahmi ni adalah anak kepada rakan guru saya di SMK Tun Syekh Rabah dulu pada masa saya mula kerja 85. Itu anak kepada Cikgu Muhammad Yusuf Hamid. Cikgu Muhammad Yusuf Hamid ada lagi sekarang ni tinggal dekat belakang masjid seberang Penjaya sana. Jadi tuan-tuan silakan kalau ada apa-apa nak berkomunikasi, silakan. Kalau nak buat interaksi, siapa-siapa nak cakap, silakan. Fahmi. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Apa ni, macam ayah sihat? Alhamdulillah sihat. Dalam dia lama rimba dia. Mak. Pasal apa Ustaz, apa tuan-tuan, pasal apa Ustaz Mak Aziz kita panggil Fahmi saja? Pasal Ustaz Fahmi pengetua SMK Sri Abdul Fahim. Ustaz Fahmi adalah anak murid di SMK Abdul Fahim. Silakan lagi Ustaz, ada apa-apa Ustaz? Ustaz apa Mak Aziz? Itulah kan. Itulah Ustaz Muhammad Aziz ni antara ni lah rakan sekerja ni lah abah saya lah waktu di PPD dulu, dan tak silap saya sekitar tahun 95-96 macam tu kot, antara kursak pertama di SK Jawi. Kan SK Jawi waktu tu kami duduk dekat Taman Mas Simpang 4. Kan sampai kadang-kadang tu orang kata bila nak buka sekolah yang baru ni, macam-macam lah, everything lah nak kena buat tu kan, nak kena cek keselamatan lah, lepas tu pokok pun tanam lah, macam-macam lah kan. Memang tu lah antara kenangan lah tu. Lepas tu kira di SMKA Limau Tebai tu pun alhamdulillah 5 tahun kat situ kan, itulah tak jangka kan, boleh duduk di situ dapat asuhan dan juga didikan daripada guru-guru, antaranya Tuan Haji Abdul Rahim kita, lepas tu ada lagi guru yang lain yang Ustazah Siti Aisyah kan, cikgu macam ramai lagi kan, ramai lagi lah cikgu-cikgu kita kan, dan alhamdulillah lah okey dengan rezeki dan juga kesempatan yang ada tu, dan selepas daripada SMKA tu saya ke KUZA, kan KUZA Kolej Agama Sultan Zainal Abidin di Terengganu, ataupun nama dia selepas tu tukar kepada Universiti Darul Iman Malaysia UDM, kemudian tukar lagi kepada Universiti Sultan Zainal Abidin, tapi saya batch yang KUZA tu lah kan, dan kemudian sambung degree di Universiti Al-Azhar, Universiti Al-Azhar Mesir. Saya ambil bidang usuluddin dan pengkhususan di dalam tafsir Al-Quran. Pengkhususan dalam tafsir Al-Quran, dan balik lebih kurang dalam tahun 2009. Okey, 2010 tu saya tak mula lagi dengan apa kita panggil dengan politeknik. Okey, saya bertugas sebagai petugas umrah di salah satu agensi travel dan membawa orang pergi umrah, dan rezeki dapat pergi haji pada penghujung tahun tu. Okey, dan waktu penghujung waktu musim haji tu balik landing flight tu terus pergi interview untuk pensyarah politeknik dekat Putrajaya, daripada KLIA tu kan, turun pukul 7 pagi, pukul 9 pagi ada dekat Putrajaya. Dan rezeki sampai orang kata dapat politeknik ni mengajar, dan alhamdulillah dah masuk tahun yang ke-11, masuk tahun yang ke-10 untuk tahun ni. Itulah sebuah sedikit lah berkaitan dengan saya, berkaitan dengan interaksi lah yang tadi kan. Dan alhamdulillah ayah sihat Ustaz Mak Aziz.
Kan duk seronok lah. Kalau tak mai tu dia duk tanya lah mana ni tak mai ni kan. Itulah duk mai kan, duk tolong lah sikit-sikit apa semua kan. Duk buat mai anak apa semua seronok sikit. Kan ada cucu apa semua kan. Okay, sebab rumah kami dekat ya. 5 km macam tu ya. Dan alhamdulillah lah, semoga semuanya dah indah belaka. Alhamdulillah, insya-Allah. Yes, ya cikgu. Silakan Tuan Haji Abdul Rahim. Ya, Ustaz. Nampaknya macam memang ingat berada di program hari ni kerana tadi Ustaz bagi tahu bahawa bidang khususan Ustaz adalah tafsir Al-Quran. Hari ni memang program hari ni memang baca Al-Quran dan juga buat tafsir Al-Quran. Jadi sangat bermakna kehadiran Ustaz kami ucapkan terima kasih dan tuan-tuan juga dapat merasainya. Cuma nak tanya ni, saya pun lupa lah kalau tahun 1921 tingkatan 45 yang ni umur 35. Berapa Ustaz? Umur sekarang berapa? 34 ke 35 Ustaz? Saya Ya. Ikut. Okey. Dapat dengar tak? Dengar. Saya lebih kurang 36. bulan 9 ni 36 lah. 36 tahun. Dengan Ustaz Don siapa senior? Ustaz Don senior setahun. Dia 37. Dia batch SPM 2001, saya SPM 2002. Okey, oleh kerana program ni bertepatan dengan pengkhususan Ustaz, insya-Allah kalau ada kelampangan hari nanti kami nak meminang lagi lah untuk sebab ni nak baca Quran ni kami nak baca sampai khatam. Sampai khatam insya-Allah nak cuba buat program ni sampai khatam walaupun Covid dah selesai nanti sebab program kita lepas Isyak tak apa kan. Sebab kuliah maghrib pun semua dah selesai, kita akan buat. Jadi saya duk kira-kira mungkin siri dia sampai 200 siri lebih. Jadi mungkin akan ada pengulangan. Mungkinlah nak jemput Ustaz lagi, insya-Allah. Janganlah harap dapatlah memenuhi jemputan kami nanti, insya-Allah. InsyaAllah. Tuan-tuan, Ustaz Mazi ada nak apa lagi atau tuan-tuan yang lain? Ada apa-apa? Cikgu Noleda kau nak tanya kau? Datuk Mohtar ada orang ni tak, dia tak mau cakap ke? Datuk. Datuk Mohtar insya-Allah kita akan memang dah masuk dalam list dah untuk menjadi tetamu kita untuk bersama kita baca Quran dan juga memberi input nanti memberi kuliah kepada kita, kuliah kultian ni pada hari Khamis malam Jumaat ni insya-Allah. tu sedikit maklumat lah. Tapi kalau tuan-tuan nak memang saya dah jemput dah Ustaz. InsyaAllah pada hari Khamis malam Jumaat ni adalah giliran Ustaz Mohtar. Pada hari ni baru hari Ahad, hari Isnin saya kata tadi Ustaz Tamizi Samsul Arif, hari Selasa Ustaz Dr. Zaki Abdul Halim, hari Rabu Ustaz Muhammad Naim Hashim, tadi pun nampak macam ada Ustaz masuk. Dan hari Khamis Ustaz Mohtar insya-Allah, Datuk Mohtar kita. Jadi tuan-tuan ada apa-apa lagi nak disembangkan ataupun nak ditanyakan kepada Ustaz atau apa-apa tanya, kita boleh tanya. Memang kepakaran Ustaz adalah dalam tafsir Al-Quran, mengenai ilmu yang ada pada Ustaz mungkin kita boleh dapat manfaat kalau tuan-tuan tanya. Silakan tuan-tuan. Okey tuan-tuan, kalau tak ada apa nak ditanyakan, kita akan jemput lagi insya-Allah Ustaz Muhammad Fahmi ke dalam program ni. Tapi tak tahu siri yang keberapa. Saya akan cuba pusing dulu insya-Allah. Jadi kita ucapkan sekali lagi berbanyak-banyak terima kasih kepada Ustaz kerana sudi melapangkan masa memberi sumbangan suara dan juga ilmu kepada kami pada malam ni insya-Allah. Jadi pada tuan-tuan dan puan-puan juga saya mengucapkan ribuan terima kasih kerana komitmen dan juga istiqamah
untuk sama-sama kita melaksanakan program ni sehingga jayanya pada malam ni dan seterusnya nanti. Jadi untuk seterusnya kita rasanya kita sekarang tu dah pukul 9.20 lebih dah. Kita pukul 10.20 lebih dah. Kita bagi masa kita tempoh anggaran adalah antara 9.20 sampai 10.15 dah tercapai dah, alhamdulillah. Jadi saya rasa tu saja daripada hari ni kita sama-sama lah tutup tangguhkan majlis atau tutup majlis kita dengan baca tasbih kubra dan suratul as. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ustaz kirim salam kat cikgu Kak Ayah, kat cikgu Yusuf. InsyaAllah. Baik, insyaAllah.